Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 1 yang bertajuk Solat Tiang Agama. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 102 hingga 104. Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan berikutnya. Murid-murid, berikut merupakan objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat: pertama, mengetahui dalil ataupun bukti suruhan solat. Kedua, murid-murid dapat memahami pengertian solat. Ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti waktu solat. Keempat, murid-murid dapat mengetahui kepentingan solat 5 waktu. Dan terakhir, kelima, murid-murid dapat mengenal pasti hukum meninggalkan solat. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat dalil ataupun bukti suruhan menunaikan solat. Saya ulang semula, dalil ataupun bukti suruhan untuk kita menunaikan solat. Mari kita lihat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saya ulang semula. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa. Maksudnya, sesungguhnya solat itu ialah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang beriman yang tertentu waktunya. Baiklah murid-murid, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ataupun menyuruh kita untuk menunaikan solat. Jadi, di manakah bukti ataupun dalil berkenaan tentang menunaikan solat? Inilah dia ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pengertian solat. Saya ulang semula, pengertian solat. Apakah maksud solat? Di sini kita akan lihat bersama-sama. Baiklah, solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Saya ulang semula, solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Baiklah murid-murid, inilah dia yang dimaksudkan ataupun pengertian solat. Jadi, anda dikehendaki untuk memahami pengertian solat. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat jenis solat dan waktu. Di sini terdapat 5 jenis solat dan waktu. Kita akan lihat bersama-sama. Pertama, solat subuh. Solat subuh dilakukan sebanyak 2 rakaat. Bagaimana kita nak tahu solat subuh? Solat subuh bermula dari terbit fajar sodik dan berakhir terbit matahari. Saya ulang semula, untuk mengetahui solat subuh, ianya bermula dari terbit fajar sodik dan berakhir pada terbit matahari. Inilah dia solat subuh 2 rakaat. Seterusnya ialah solat zuhur yang ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Bagaimana kita nak mengetahui solat zuhur? Solat zuhur bermula dari gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang dan berakhir pada bayang-bayang yang sama panjang dengan objeknya. Saya ulang semula, bagaimana kita nak mengetahui waktu solat zuhur? Ianya bermula dengan gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang dan berakhir pada bayang-bayang yang sama panjang dengan objeknya. Inilah dia solat zuhur yang ditunaikan dalam keadaan 4 rakaat. Seterusnya ialah solat asar yang ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Bagaimana kita nak mengenali solat asar? Kita boleh mengenali solat asar apabila kita melihat, pertama, bayang-bayang lebih panjang dari objeknya dan ianya berakhir apabila terbenam matahari. Saya ulang semula, kita akan lihat pada peringkat permulaan ialah bayang-bayang lebih panjang dari objeknya dan berakhir waktu solat asar itu apabila terbenam matahari. Inilah dia solat asar yang ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Berikutnya ialah solat maghrib yang ditunaikan sebanyak 3 rakaat. Bagaimana kita nak mengenali waktu solat maghrib?
maghrib, ianya bermula apabila terbenam matahari dan berakhir apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Saya ulang semula, kita boleh mengenali solat maghrib apabila terbenamnya matahari dan berakhirnya solat maghrib apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Inilah dia solat maghrib yang ditunaikan sebanyak 3 rakaat. Solat yang berikutnya ialah solat isyak. Solat isyak ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Bagaimana kita nak mengenali waktu solat isyak? Waktu solat isyak bermula apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat dan berakhirnya solat isyak ini apabila terbit fajar sodik. Saya ulang semula, bagaimana kita nak mengenali solat isyak? Ianya bermula apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat dan berakhirnya solat isyak pada terbit fajar sodik. Inilah dia solat isyak yang ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Baiklah murid-murid, itulah dia tadi 5 jenis solat dan waktu-waktu yang perlu kita kenali, kerana sebagai orang Islam kita wajib mengetahui 5 jenis solat ini dan mengetahui waktu-waktunya. Semoga kita dapat beramal. Baiklah murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat kepentingan solat 5 waktu. Saya ulang semula, kepentingan solat 5 waktu. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, bukti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mendapat pahala. Ketiga, membentuk akhlak mulia. Keempat, mendisiplinkan diri. Kelima, akan memperoleh ketenangan. Dan terakhir, keenam, menghapuskan dosa. Inilah dia kepentingan solat 5 waktu. Seterusnya kita akan lihat hukum meninggalkan solat. Saya ulang semula, apakah hukum meninggalkan solat? Di sini terdapat 3 hukum meninggalkan solat. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, jika sengaja dan mempersendakannya boleh jatuh kafir dan wajib bertaubat. Saya ulang semula, jika sengaja dan mempersendakannya boleh jatuh kafir dan wajib bertaubat. Kedua, jika sengaja kerana malas boleh jatuh fasik dan wajib bertaubat. Saya ulang semula, jika sengaja kerana malas boleh jatuh fasik dan wajib bertaubat. Ketiga, jika tidak sengaja dimaafkan dan berazam untuk tidak mengulanginya. Saya ulang semula, jika tidak sengaja dimaafkan dan berazam untuk tidak mengulanginya. Inilah dia 3 hukum sekiranya kita meninggalkan solat. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham sila ulang semula video ini, dan jika tidak faham juga sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abus Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.